الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا بإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا بيدك فإنما تغلوه أنت. اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم ربي زدنا علما والحمد لله رب العالمين. Sambung Tamyiz Ghafilin Syekh Abdullah As-Samarqandi, dosa-dosa. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya kena 5 macam. Nabi Adam ni terimanya taubatnya itu dengan 5 perkara, dengan 5 asbab. Dan Iblis tidak diterima taubatnya juga kena 5 macam, 5 sebab. Taubat Nabi Allah Adam diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun taubat Iblis tidak diterima kerana ada 5 sebab juga. Kerana Iblis ini adalah hamba Allah yang bertakwa juga sebelumnya itu, bernama Azazil. Tapi bila ingkar pada perintah Allah, maka dia bertukar menjadi Iblis yang putus asa dan mendapat rahmat Allah. Nabi Adam AS mengakui dosanya dan menyesal atas perbuatannya dan menyalahkan dirinya dan segera bertaubat dan tidak putus asa atau putus harapan dari rahmat Allah. Itu 5 benda. Kenapa taubat Nabi Allah Adam ini diterima oleh Allah? Dan taubat ini juga yang perlu kita lakukan, kita kena buat. Kita hari-hari kena taubat. Kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sentiasa dalam keadaan dosa, dalam keadaan maksiat. Ada perkara yang kita sedar, ada perkara yang kita tak sedar. Jadi makna kita kena mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab antaranya taubat diterima, antaranya 5 benda ini, iaitu Nabi Adam ini dia mengakui dosanya. Macam Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengakui dosa kita buat. Dosa kecil ke dosa besar, kita kena mengaku. Mengaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku dengan orang. Mengaku, ya Allah, aku buat dosa lagu ni begini. Aku lemah, aku tak mampu, aku tak daya. Mohon ampun, mohon kemaafan, mohon dibuang segala kejahatan. Itu kita minta. Dan Nabi Allah Adam mengakui dosa yang dia lakukan, kesalahan yang lakukan. Bukan bermakna Nabi Allah ini semuanya ada dosa, tidak. Mereka ni maksum, dipelihara oleh Allah. Tapi nak menunjukkan kepada kita, seorang Nabi yang maksum pun dia mengaku dosa-dosa yang dilakukan. Tambah kita. Lepas dia mengaku dosa, yang kedua menyesal atas perbuatannya. Kita kena menyesal perbuatan dia. Kita dah buat dosa dan kita menyesal. Menyesal ni maknanya berasa menyesal apa? Rasa apa? Rasa tak seronok, rasa apa, tak baik, rasa benda yang kita lakukan itu benda yang salah, rasa bersalah. Itu. Jadi maknanya yang pertama, kita mengakui dosa kita buat itu, dan kita menyesal dengan perbuatan dosa kita lakukan itu, dan menyalahkan dirinya. Dan itu semua atas kelemahan diri kita. Menyalahkan diri, jangan salahkan orang lain. Sebab dia lah. Itu jangan. Jadi kita kena menyalahkan diri kita. Kenapa kita ikut syaitan? Kenapa kita ikut benda yang jahat? Dah tahu benda jahat, kenapa ikut? Mesti salahkan diri kita. Kerana semuanya berpunca pada kita. Kalau kita tak ikut, kita akan selamat. Begitu. Tak nak menuntut ilmu, orang suruh tuntut ilmu, tak nak. Semua kena salah pada diri sendiri. Sebab tu Nabi Allah Adam menyalahkan dirinya. Dan segera bertaubat. Dan cepat-cepat bertaubat. Jangan tangguh-tangguh. Kena cepat-cepat. Takut tak sempat nanti mati. Jangan tangguh-tangguh. Sebab taubat ni mati ni tak tunggu. Malaikat Azrail ni dia tak kira. Asal tempoh dia sampai, tak cepat tak lambat. Time tu juga dia akan cabut nyawa kita. Dia akan tarik nyawa kita. Walaupun beribu orang atas muka bumi, time yang sama, waktu yang sama, dia boleh cabut semua sekali. Ini kehebatan yang Allah berikan kepada kepada malaikat Israel. Jadi dia cepat-cepat kita bertaubat. Jangan duk tangguh-tangguh. Kalau tempat tu, contohnya di satu tempat yang maksiat kita buat dosa, dan kita sedar dan kita nak minta ampun, situ juga kita mohon ampun kepada Allah.
Kata Abi dunia, di situ kamu lakukan maksiat, di situ juga kamu melakukan taubat, supaya kontra balik tempat maksiat itu menjadi tempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian bertaubat lagi. Itu kita kena buat. Mana jangan tinggalkan tempat maksiat itu selagi mana kita tidak melakukan kebaikan, tidak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segera minta taubat. Bukan suruh sujud, bukan suruh kita angkat takbir, tidak. Waktu berdiri pun boleh, duduk pun boleh, waktu bila pun boleh, tak ada masalah. Asalkan kita mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak putus harapan dengan rahmat Allah. Jangan putus harapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap ya Allah akan ampunkan kita. Berharap akan kebaikan daripada Allah. Berharap kasih sayang Allah. Mesti harap. Macam kita berharap pada mak kita, kita nak beli barang, harap dia bagi ayah kita, hantar kita main ngaji ke, main belajar ke, beli baju ke. Kita harap. Ini harap pada Allah. Dan siapa yang berharap pada Allah akan mendapat kebaikan. Itu kita sentiasa kena khauf, takut pada Allah, dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 benda yang Nabi Allah Adam diterima taubatnya. Adapun iblis ni, kenapa dia tak terima taubatnya? Yang pertama, dia tak mengakui itu dosa dia. Dia kata bukan salah aku, salah Allah. Itu. Dia tak mengaku dosa yang dia buat. Dia berasa sombong. Aba wastakbar, takabur. Dia berasa sombong, besar diri. Dia tidak berasa. Jangan. Mesti mengakui dosa. Iblis ni dia tak mengakui dosa dia. Yang kedua, tidak menyesal dengan perbuatannya. Dia rasa hebat dengan perbuatan yang lakukan. Dah lah tak mengaku dosa. Lepas tu berasa tak menyesal pula dengan apa yang lakukan. Dia tahu lagi buat benda yang tak baik. Kan? Putihnya dia berjumpa dengan Allah SWT. Ya Allah, kalau aku dah macam ni, aku minta izin, panjang umur, aku pun nak sesatkan seluruh anak Adam. Allah izinkan. Dia sombong. Dia sombong dan juga dia tak menyesal dengan buatan. Nak suruh orang lain juga ikut dia. Tidak mencela dirinya tu. Khalaqna apa ayat dia? Khalaqtu min tin wa khalaqna khalaqtu min tin la. Aku dijadikan daripada api, dan dia dijadikan daripada Adam, dijadikan daripada tanah. Itu dia berasa diri dia hebat. Dia tak mengakui dosa dia itu. Dia rasa diri dia hebat. Dia tak nak mengaku. Dan apa kesalahan yang dilakukan? Dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Sujud pada Nabi Adam ni bukan sujud yang dimaksudkan sujud dia ibadah, sujud tauhid, tidak, sujud hormat. Sujud hormat dengan cara masing-masing. Bagaimana malaikat sujud? Dengan cara dia ada sujud. Kan? Iblis dengan cara dia ada sujud. Dan tidak menyesal terhadap perbuatan dia, tak menyesal dengan perbuatan yang dia buat, dan tidak mencela dirinya, dan tidak segera bertaubat. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Jangan buat macam ni, tak segera bertaubat. Jadi namanya iblis. Asalnya Azazil, namanya iblis. Sebab apa? Putus harapan dengan rahmat Allah. Ini sebab 5 benda inilah maka nama yang mulia Azazil, penghulu, panglima perang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan panglima perang Nabi, panglima perang Allah. Iblis ni dulu ni panglima perang Allah. Tengok orang yang macam itu pun, bila dia tidak tahu atas hukum hakam Allah, maka dia ingkar pada perintah Allah, dia pun terkeluar dan menjadi satu fitnah yang paling besar atas muka bumi ini. Itu satu makhluk yang taat menjadi satu makhluk yang begitu jahat. Jadi kita jangan hati-hati dengan kehidupan dunia ini. Iblis pun teruk, tambahlah kita yang tak ada apa ni. Dia ibadah lama kan. Kalau kata iblis ni hebat, tak hebat lah. Sebelum itu dia hebat lah. Tapi lepas dia tidak kembali kepada Allah, tidak ikut dan tidak patuh pada Allah tadi itu, maka dia menjadi makhluk yang sehina-hinanya, yang duduk di dalam api neraka Jahannam. Maka siapa yang keadaan seperti Nabi Allah Adam diterima taubatnya, dan siapa yang keadaan seperti iblis tidak akan diterima taubatnya. Jadi kena ikut cara taubat Nabi Allah Adam alaihi salam yang 5 perkara tadi. Ibrahim bin Adham, seorang waliullah, seorang raja. Pada mulanya dia seorang raja, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wali Allah. Dia tinggalkan istana kekayaan. Orang yang hebat, pakaiannya begitu mewah, gundiknya begitu ramai, tempat mandiannya begitu dia luar biasa. Ini Ibrahim bin Adham, satu manusia, satu raja, satu sultan yang begitu hebat, begitu penuh dengan kekayaan. Allah campakkan hidayah, maka dia menjadi
manusia yang begitu dekat dengan Allah hingga diangkat menjadi waliullah. Sekiranya saya masuk neraka padahal saya taat kepada Allah, maka lebih baik daripada masuk syurga padahal saya telah buat maksiat dosa kepada Allah. Ni perumpamaan. Lebih baik aku masuk kalau aku masuk neraka sebab taat kepada Allah, itu lebih baik. Bukan dia nak masuk neraka, tapi perumpamaan. Maknanya jangan nak buat benda tak elok. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Artinya jika masuk syurga padahal sudah pernah buat dosa, maka ia akan tetap berasa malu kepada Allah kerana telah buat dosa. Itu buat benda yang tak baik, buat benda tak elok. Orang maafkan kita, masuk duduk lagi, kita akan merasa malu. Kat dunia ni, orang kampung ni kita tengok dia buat jahat, masuk penjara, keluar orang kampung terima dia, pun dia akan berasa malu, berasa segan. Damah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni buat dosa, tiba-tiba Allah masukkan dalam syurga, lagilah. Itu bahasanya. Dan andai kata masuk neraka padahal ia tidak berbuat dosa, maka ia tidak terasa malu dan selalu masih dapat mengharap rahmat Allah untuk mendapat keluar daripadanya. Dia tak buat dosa, dapat buat benda baik, jadi dia tak berasa nak malu sebab dia buat benda baik. Contoh perumpamaan bukan Allah bagi tu, mana Allah tidak akan masukkan manusia yang bertakwa masuk dalam neraka. Tapi ini kata-kata Ibrahim Adham kepada kita, nak menjadikan perumpamaan untuk kita ni lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata lagi Waliullah Malik bin Dinar bertemu dengan Atabah bin Al-Ghulam di musim dingin, sedang Atabah hanya memakai kemeja gamis yang sudah tua. Jumpa Atabah, Malik bin Dinar jumpa Atabah ni pakai pakaian gamis yang waktu musim sejuk memang tak sesuai, sejuk kan. Dia tak elok dah, lubang-lubang, koyak apa semua. Dia sedang berdiri berfikir, sedang bercucuran peluhnya. Maka tanya oleh Malik, apakah yang menyebabkan engkau berdiri di sini? Jawabnya, hai guruku, ini tempat yang saya pernah berbuat dosa di sini. Yang ia sedang berfikir dan berasa malu kepada Allah bahawa ia telah berbuat dosa di tempat itu, sehingga ia berpeluh di musim dingin ini. Sampai peluh. Malik bin Dinar ni guru kepada Atabah. Atabah Al-Ghulam, budak. Jadi bila Malik bin Dinar jumpa Atabah ni pakai pakaian ni musim sejuk. Musim sejuk tapi tengok dia duduk berdiri Malik bin Dinar apa dah Atabah ni. Atabah duduk berdiri kat tempat tu. Bila berdiri kat situ, Malik bin tanya, tengok pelik dia ni. Musim dingin, baju pula nipis tapi dia berpeluh. Berpeluh yang banyak. Dia bila kenapa engkau duduk berdiri kat sini peluh macam ni pelik ni? Kata, wahai guru, dulu aku buat dosa kat sini ya. Apa dosa wallahu alam tu aku buat dosa kat sini. Bila aku berdiri kat sini balik, mana aku teringat dosa aku, takut. Ini kata Atabah. Dia orang yang takut kepada dosa, takut pada azab Allah sampai berpeluh di musim dingin. Ini kehebatan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena duduk tempat yang mana kita buat maksiat, mohon ampun kepada Allah agar tempat itu tidak menjadi saksi atas maksiat kita, bertukar menjadi saksi kebaikan kita. Itu kena tukar. Jadi kena hati-hati. Kita belum tentu lagi selamat ataupun tidak, kita tak tahu. Sebab tu kita kena sentiasa duduk dalam redha Allah. Duduk redha Allah ni macam mana? Kena ikut Allah, bukan ikut manusia, bukan ikut dunia. Dunia berasa nak senang, dunia nak itu nak ini, nak buat itu nak ini, tak kena buat cari Allah Subhanahu Wa Taala. Makhul Asyami berkata, siapa yang siap akan tidur kemudian tidak berfikir dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada hari itu, jika ia telah berbuat baik bersyukur kepada Allah, dan jika telah berbuat dosa minta ampun kepada Tuhan Azza wa Jalla. Jika ia tidak berbuat demikian, maka ia bagaikan pedagang yang hanya pandai mengeluarkan, tidak mengadakan perhitungan. Akhirnya ia muflih dan tidak sedar. Kita sebelum tidur kena fikir-fikir, dosa apa kita buat? Muhasabah kita panggil. Hari ni dosa apa aku buat tengah duduk tidur tu, ya Allah, dosa-dosa yang aku buat hari ni, aku sedar, aku mohon ampun. Yang aku tak sedar, aku mohon ampun. Ini orang yang beruntung. Kalau dia buat baik, alhamdulillah. Takut dia buat tak baik, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita tak fikir, tidak muhasabah balik diri kita sebelum tidur, ketika nak tidur, takut nanti jadi macam orang duduk niaga tapi tak kira. Niaga saja tak kira-kira, untung rugi semua, akhirnya dia akan rosak, dia akan rugi. Dia kena muhasabah selalu. Tersebut dalam kitab-kitab Allah yang dahulu, hamba-Ku, akulah raja yang tidak rosak, tidak mati. Taatlah kepada-Ku dalam semua perintah dan hentikan segala yang aku larang, sehingga aku jadikan engkau hidup, tidak mati. Hamba-Ku,
Akulah Tuhan yang mencipta segala sesuatu yang kun, maka jadilah fayakun. Jadi kita kena sentiasa ingat kepada Allah, sebab Allah lah raja segala raja, pemerintah segala pemerintah, maliki yaumiddin, pemilik segala agama yang ada atas muka bumi ini. Dialah yang maha berkuasa. Kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad bin Yazid berkata, jika dapat dalam berbuat jahat pada siapa yang engkau suka padanya, jika dapat jangan berbuat jahat. Jika dapat jangan berbuat jahat pada siapa yang engkau suka padanya. Ditanya, apakah yang berbuat jahat terhadap orang yang dicinta? Jawabnya, ya, dirimu sendiri yang sangat engkau cinta dan sayang kepadanya. Jika engkau buat dosa, berarti engkau telah berbuat jahat kepadanya. Disebut oleh Abu Muhammad, disebut jangan nak buat benda jahat pada orang yang kita sayang. Dia kata, siapa yang kita nak buat jahat pada orang sayang? Pelik lah, kata ada orang sayang, kita sayang pada dia, apa kita nak buat jahat pada dia? Lalu kata Abu Muhammad bin Yazid, orang yang kita sayang adalah diri kita sendiri. Tak ada lah orang lain nak sayang diri, orang lain mesti sayang diri dia. Jadi kita sayang diri kita, jangan buat dosa. Mata kita, telinga kita, lidah kita, perut, tangan, kaki, kemaluan, jangan buat benda dosa, benda yang Allah lah larang. Itulah yang kita jaga, jangan buat dosa. Kalau kita buat benda dosa, mana kita buat benda jahat kepada orang yang kita sayang, itu diri kita sendiri. Jadi sentiasa mencari jalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hakim diminta nasihat, maka ia berkata, jangan mengabaikan Tuhan dan jangan mengaibkan makhluk dan jangan mengaibkan dirimu. Jangan kita lupa Allah. Ini nasihat yang diberikan oleh seorang hakim, orang yang cerdik pandai. Jangan kita lupa Allah, sentiasa ingat Allah. Sentiasa, setiap waktu, setiap saat, setiap detik ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat selalu. Jangan kita duk ngata-ngata hal orang lain, duk aibkan orang lain, dan juga jangan kita mengaibkan diri kita sendiri, melakukan maksiat, melakukan dosa. Jadi kita kena pelihara. Adapun mengabaikan Tuhan, iaitu jika engkau sibuk dengan perbuatan yang lain dari apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepadamu. Jangan duk sibuk benda lain, mesti taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita kena patuh, kita kena taat. Jangan duk sibuk hal perkara lain, hal sibuk hal dunia, nak cari itu, nak cari ini, nak dapat kemewahan, nak buat benda yang dunia saja. Tidak. Allah kata kena sibuk dengan dia. Jangan sibuk perkara lain. Buat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengaibkan makhluk itu jika engkau menyebut kejelekan orang pada orang lain. Kita sebut hal buruk orang lain kepada orang lain. Kan? Itu cerita benda-benda tak baik seseorang itu kepada orang lain. Jangan. Iaitu jika engkau mengaibkan perintah-perintah Allah. Kalau untuk diri sendiri, kita tak buat perintah Allah. Kita tinggal segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu mengaibkan diri sendiri, mengabaikan diri sendiri. Khahmas bin Al-Hasan berkata, saya telah berbuat dosa dan saya tetap menangis kerananya sejak 40 tahun. Dia ini telah buat dosa dan menangis 40 tahun. Satu dosa yang dia buat 40 tahun menangis. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita nak menangis payah, tapi menangis benda lain. Menangis kena ketuk tangan, menangis kena watan, tu menangis. Menangis tinggal malam-malam, menangis. Menangis nampak daun kelapa, menangis. Dia menangis kena takutkan dosa yang dia buat. 40 tahun dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana takutkan dosa yang dia buat. Ketika ditanya, dosa apakah yang telah engkau perbuat itu? Tanya, dosa apa yang kau buat ni sampai menangis teruk sangat macam ni? Saudaraku datang bertamu kepadaku, maka saya membeli ikan untuk makan bersama. Tiba-tiba sendiri sedang ia masih makan, saya mengambil tanah dari kebun tetanggaku untuk membersihkan tanganku. Itu. Dia ada tamu datang rumah. Tengok orang yang dekat dengan Allah, kita ni belasah tak tentu Allah. Jadikan panduan hidup kita. Ada orang datang rumah dia. Lepas tu dia belilah ikan. Dia beli ikan, dia bersiang ikan tu, nak masak untuk tetamu dia. Bila dia bersiang ikan apa semua, dia masak, dia bagi makan. Lepas tu ada satu benda yang dia buat. Apa dia? Dia nak cuci tangan. Dia cuci tangan apa? Dia ambil tanah sebelah jiran rumah dia, basuh tangan dia. Tu je dia buat. Padahal tak ada membazir apa pun. Tapi itu saja dia buat. Benda kecil. Dia ada berasa dosa. Kita sudah kira lah.
langkah rumah orang, masuk rumah orang, ambil barang orang tu lagi teruk, lagi berdosa besar. Ini tengok, dia basuh tangan, tak luar pun tanah tu, situ juga duduk. Kalau dia minta izin pun, tapi dengan orang yang dekat dengan Allah, benda kecil dia berasa besar. Allah lindung dia. Ini namanya hidayah dan petunjuk daripada Allah. Saudaraku datang bertamu kepadaku, maka saya membeli ikan untuk makan bersama. Tiba-tiba sendiri berdiri sedang ia masih makan. Dan saya mengambil tanah dari kebun tanggaku untuk membersihkan tanganku. Itu saja perbuatannya, tapi dia berasa dosa sangat. Ini orang yang muqarrab, yang dekat dengan Allah, muqarrabin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut kepada kita sabdanya, a'zamu dzunub indallahi asgharuha indan nasi wa asgharu dzunub indallahi a'zamuha indan nas. Dosa yang besar di sisi Allah ialah yang dianggap remeh kecil oleh manusia. Dosa yang besar di sisi Allah adalah dosa yang remeh kecil di sisi manusia. Ini disebut oleh para ulama. Antara dosa besar, dosa kecil ni, dosa besar ni kita sedar, kita tahu, tapi dosa kecil ni orang tak sedar. Ini yang Allah tengok dosa besar ni. Kenapa? Dan dosa yang kecil di sisi Allah ialah dosa yang dianggap besar oleh manusia. Itu. Sebab apa dosa kecil ni dia dampak besar di sisi Allah? Sebab orang tak peduli sangat. Dia buat lah dosa kecil je. Dosa kecil ni himpun menjadi dosa besar, menjadi banyak. Maksud dosa besar ni menjadi banyak. Dosa besar ni orang sedar, dan orang cepat-cepat minta ampun kepada Allah, dan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hati-hati, jangan berasa selamat, kena sentiasa minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi tak mati, lagi itulah kita kena jadi manusia yang patuh kepada Allah, bukan patuh pada benda lain, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Laish As-Samarqandi berkata, yakni jika manusia itu menganggap besar, maka ia berasa takut dan segera bertaubat sehingga diampunkan oleh Allah dan dianggap kecil oleh Allah. Adapun jika dosa itu dianggap kecil oleh manusia, lalu ia cuai dan tidak bertaubat sehingga menjadi besar di sisi Allah, sebab pasti akan dituntut dan tidak akan diampunkan. Yang kita sebut tadi itu maksudnya. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, ada seorang sahabat menyebut, la saghirata ma'a israr wa la kabirata ma'a istighfar. Tidak dianggap dosa kecil jika terus menerus, dan tidak dianggap dosa besar jika disertai dengan istighfar. Jadi tidak dianggap dosa kecil jika terus menerus. Kalau menerus dia buat dosa kecil, bukan dianggap dosa kecil lagi dah, jadi dosa besar. Tapi kalau orang buat dosa besar tapi dia istighfar, minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, maka dia tak kira dosa besar, dia kira dosa kecil dan diampunkan oleh Allah. Ini yang kata-kata seorang sahabat. Awam bin Hausab berkata, 4 macam sesudah berbuat dosa lebih bahaya daripada dosa. Dia dah buat dosa, tapi dia lebih bahaya buat dosa. Ada 4 benda ni, dia buat dosa dan lebih besar daripada dosa, iaitu memperkecilkan dosa, meremeh-remehkan dosa. Dosa dah dia buat. Dosa apa? Dosa mungkin dia mengambil orangnya ke, ataupun dia duk cakap benda kasar, atau benda-benda yang haram, benda-benda kecil ni dia buat. Tapi dia remehkan, alah dosa kecil saja. Ini. Itu lebih jahat daripada dosa yang dibuat tadi itu. Meremehkan dosa, jangan. Ingat dosa ni ringan ke? Satu dosa kecil, azabnya tak siapa boleh tanggung. Contohnya, duduk bakar tangan sendiri. Siapa boleh bakar tangan sendiri? Masak tangan sendiri, makan jari dia ada. Tak lagi masak, 3 rasa. Buah kicap, buah sos, buah tom yam. Boleh makan, jari 3 rasa. Makan lah, jari yang tangan tu makan. Siapa pun tak berani nak makan tangan jari dah. Hak percik minyak pun dah menangis kat situ dah. Satu dosa kecil, azabnya lebih besar daripada bakar tangan sendiri atas muka bumi ni. Bayangkan. Itu. Jadi jangan meremehkan dosa. Siapa yang meremehkan dosa, maka dia lebih besar kejahatannya itu. Yang kedua, berasa tidak ada apa-apa. Buat dosa tak berasa apa. Wa na'udzubillahi min zalik. Hak ni Allah tutup dah pintu hati dia. Allah tak ada dah bagi dayah pada dia. Jangan kita duk berasa dia tak ada apa-apa. Alah, tak rasa apa pun, aku okey saja buat dosa, tapi aku okey je, aku tak ngaji, elok je ni. Makan semua cukup je. Ni kena hati-hati. Allah dah bagi istidraj pada dia. Wa na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, dan berasa gembira atau berasa beruntung dengan dosa tu. Rasa seronok pula.
Tengok kami nombor ekor ni. Kaya je, elok dapat duit, menang lagi kan. Mana kalau 5 aku ambil 3 menang. Untung banyak. Seronok. Na'udzubillah min zalik, kena hati-hati benda ni. Allah bagi sidras pada dia. Macam Firaun bagi Namrud dan juga yang lain-lain. Macam apa dia Qarun. Makin kaya akhirnya mati dalam keadaan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menerus dengan dosa itu, ada berasa untung. Berasa gembira dan berasa untung dengan dosa itu dan terus menerus dengan dosa itu. Buat dia dosa itu. Tahu je buat. Orang kata benda ni haram, jangan buat. Dia buat dia juga. Dan macam mana payah nak buang, payah nak tinggalkan. Payah nak tinggalkan, payah jugalah nak keluar daripada azab neraka Allah. Ni kena hati-hati. Kena ikut apa yang Allah telah tetapkan. Ulama dah huraikan pada kita. Jangan orang cakap ulama. Ulama-ulama yang dekat dengan Allah ni jangan duk langgar. Siapa langgar ulama, dia langgar Allah Subhanahu wa taala, langgar Nabi. Langgar Allah, langgar Nabi ni fahamlah tempat dia. Kita langgar lampu merah pun kena saman. Kita langgar peraturan negara, kan dunia ni pun kita kena masuk penjara. Ni langgar peraturan undang-undang Allah, lagilah. Dia punya tempat tak lain tak bukan adalah neraka Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Abu Lash berkata, jangan tertipu dengan ayat. Allah sebut kepada kita pada auzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Al-An'am ayat 160. Surah Al-An'am ayat 160. Siapa yang berbuat kebaikan maka ia mendapat 10 kali ganda pahala, dan siapa berbuat kejahatan maka tidak dibalas kecuali sama-sama, dan mereka tidak dianiaya. Ini Allah sebut kepada kita. Siapa buat kebaikan maka akan mendapat 10 ganda. Siapa buat kejahatan, dia akan mendapat kejahatan itu saja. Maksud tertipu ni, jangan kita duk berasa, alah kita buat, tengok pahala banyak aku dapat, dosa sikit tak ada pun, aku buat satu dapat satu, jadi banyak lagi pahala. Dia duk berasa macam tu. Padahal dia tak tahu dosa dia buat itu nanti sikit jadi banyak. Pahala ni 10, dia kata aku dapat banyak dah pahala. Dapat banyak pahala ni tak apa, tak payahlah. Itu. Sebab di dalam ayat ini disyaratkan siapa yang menghadap dengan membawa amal kebaikan, beramal itu mudah, tapi keikhlasan dalam amal sehingga dapat dibawa pada hari kiamat itu sukar. Buat amal ibadah ni mudah, orang semayang, boleh orang pergi semayang. Walaupun ramai yang tak semayang, tapi orang kata apa, nak pergi solat jemaah, ramai orang pergi, sedekah ramai, tapi ikhlas tu nak pergi kat mana? Hak tu yang lebih penting. Ramai orang duduk solat tahajud, ramai, tapi ikhlas tu kat mana? Dia takabur ke? Dia ujub ke? Dia riak ke? Dah ramai orang duk belajar, duk pergi mengaji sampai banyak, sampai PhD, tapi ikhlas dia kat mana? Yang penting ikhlas tadi tu. Kalau dia bagi sekupang sekalipun, walau dia belajar sikit sekali, tapi ikhlas kerana Allah lebih besar daripada segala isi dunia. Tapi kalau dia mengaji tinggi pun, bayar sedekah 1 juta, tapi nak nunjuk ke orang, nak cerita pada orang, ini tak dapat apa-apa, kosong. Tu nilai di situ. Bukan mana kita buat baik tu dapat 10 dah. Memang Allah janjikan 10, tapi ikhlas kita tu boleh mendapatkan 10. Belum tentu. Allah punya janji ditepati. Tapi kita punya urusan, tepat tak tepat. Itu. Jadi kita kena hati-hati. Itu maksudnya. Ini semua kita akan tahu di akhirat esok. Dunia tak tahu. Sedang sayyiat kejahatan itu salah satu lawan. Satu lawan satu. Tetapi mempunyai 10 ciri. Ada 10 ciri kejahatan. Buat satu jahat, dapat 1. Maksudnya, buat satu pahala, dapat 10. Tapi mempunyai 10 ciri. Jahat ni, satu lawan satu ni. Yang pertama, memurkakan Allah, padahal Allah berkuasa atasnya pada setiap waktu. Allah ni, dia buat satu benda yang Allah murka pada dia. Dan Allah berkuasa setiap masa, setiap waktu. Menggembirakan musuh Allah dan musuhnya itu iblis. Gembirakan, ikut telunjuk, hasutan iblis. Sukalah iblis. Menjauhkan dari syurga. Buat perangai yang kita boleh tidak dekat dengan syurga. Mana makin jauh dengan syurga, azab. Mendekat kepada neraka jahanam. Ni benda-benda ni. Satu lawan satu ni dapat 10 ciri. Makna satu dosa yang kita buat tu, kita mendapat murka Allah yang pertama. Walaupun dosa tu 1 lawan 1, tetapi dia mendapat 10 benda. Pertama,
Allah murka pada dia. Itu kena ingat. Dia ingat satu ni kan, satu dia dosa, sebab satu dosa, satu dia kejahatan catat dalam buku catatan. Pahala satu buat 10. Dia tak tahu yang 10 tu tengok ikhlas pula. Hak jahat ni dah tentu dah. Buat satu jahat dapat satu. Dia tak tunggu ikhlas. Aku ikhlas buat jahat pun tidak. Jahat tak tunggu ikhlas. Asal buat jahat saja kena. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat 10 macam. Yang pertama, murka Allah. Satu tu. Sebab tu Allah bagi satu. Murka Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Lepas tu, dia menggembirakan musuh Allah, iaitu iblis. Lepas tu, dia jauh diri pada syurga. Maknalah kalau syurga tadi dia 10 tapak, makin jauh. Naik lagi satu tapak, sebelah tapak jauh. Contoh. Makin jauh. Wa na'udzu min zalik. Itu satu dosa. Kita kena faham. Yang keempat, mendekatkan dengan api neraka jahanam. Makin dekat. Jauh pada syurga, dekat dengan neraka. Mengaibkan kepentingan diri sendiri. Dia merosakkan tubuh badan dia. Aibkan diri dia sendiri. Kesihatan tubuh badan, kemuliaan tubuh badan dia aibkan pada diri dia sendiri. Wa na'udzu min zalik. Mengotori diri sendiri, kotak hati, kotak lisan. Orang yang banyak dosa ni mulut dia tak betul. Telinga suka dengar benda yang maksiat, tangan suka benda yang tak baik. Ini mengotori dirinya sendiri. Yang ketujuh, mengganggu para malaikat yang menjaganya. Malaikat tak selesa duduk dengan dia. Sebab dia buat dosa. Sebab tubuh badan kita ni penuh dengan malaikat. Malaikat duk jaga jari, malaikat duk jaga jantung, malaikat duk jaga perut, malaikat jaga semua, malaikat rahmat. Tapi bila dia buat dosa, malaikat tak senang dengan dia. Dia malaikat lari, itu yang macam-macam jadi benda. Payah kita nak buat ibadah. Kenapa tak ada malaikat duduk dengan kita? Yang ke-8, menyedihkan kepada Nabi SAW dalam kubur yang Nabi rasa sedih kepada umatnya buat dosa. Memang Nabi berasa tak seronok. Sebab umat dia melakukan kejahatan. Itu satu jahat tu. Satu benda dosa kita buat. Yang ke-9, mempersaksikan kepada siang dan malam atas kejahatan dirinya dan menyusahkan mereka. Siang malam ni, matahari bulan ni tak suka dengan dia. Kerana siang buat jahat, malam buat jahat, jadi tak seronok. Jadi bumi ni mudah mendapat kejahatan. Mudah mendapat bala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-10, mengkhianati semua makhluk dari anak Adam dan lain-lainnya. Semua makhluk daripada anak Adam kita khianat. Benda yang tak baik lah. Lepas tu kita buat benda baik, dia khianat. Kenapa? Sebab dosa kita semua terpalit sekali dengan azab yang Allah Ta'ala akan turun. Itu. Dan lain-lainnya, makhluk lain pun terkenal juga. Adapun khianatnya terhadap anak Adam, maka andanya bagi tiap orang itu ada kewajipan persaksian, dan saya tidak akan diterima persaksian kerana dosa-dosa itu. Kalaulah perlukan saksi satu-satu kes, bawa pada kes mahkamah, perlukan saksi, dia tak boleh jadi saksi. Itu anaya pada orang lain sebab dia buat dosa. Tak boleh jadi saksi. Padahal dia melihat, dia tahu keadaan tu, tapi sebab dengan perangai dan sifat jahatnya tadi itu, maka terbatal persaksian dia itu. Yang berarti membatalkan atau merosak hak kawannya, bangsanya kerana dosanya itu. Adapun khianat terhadap semua makhluk, sebab adanya dosa itu mungkin kurangnya hujan turun kurang. Dosa yang kita buat, dosa yang mereka buat, satu tu hujan kurang turun, kemarau yang panjang boleh berlaku. Maka di sini terletak semua makhluk. Sebab ada dosa itu mungkin mengurangkan hujan. Maka di sinilah terletaknya khianat terhadap semua makhluk. Kerana itu hati-hatilah daripada dosa. Dosa itu mengandung ciri-ciri yang tersebut. Ada 10. Satu dosa, tapi ada kandungan 10. Ini kita kena sedar, kena faham. Jangan buat remeh-temeh benda macam itu. Dan berarti menganiaya terhadap diri sendiri. Juga diterangkan bahawa sebakhir-bakhir manusia ialah orang yang bakhir terhadap keselamatan dirinya. Orang yang paling bakhir tak jaga diri dia daripada dosa. Buat dosa. Wa na'udzu min zalik. Itu orang paling bakhir sekali. Sebab seorang yang membuat maksiat dosa itu berarti membinasakan dirinya. Duk binasakan diri dia. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil rahmah wal maghfirah wal barakah wa salam ala nabi madis wa faqihna fi din wa bi ta'wil. Wa bi ja'alna muqima salatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin.